Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, saya Casey Michael Rose. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Semoga anda nikmati sarapan pagi dengan kopi. Kami ada 2 orang dari Diamond Cutter Institute yang merupakan organisasi global. Saya nak memperkenalkan Brian Mendoza dari Mexico City yang memperolehi ijazah bidang kejuruteraan farmaseutika dan seorang konsultan perniagaan online. Beliau bekerja dengan sebuah syarikat yang hebat iaitu Diamond Cutter Institute. Terima kasih kerana anda pengurus IT kami. Amat gembira anda bersama kami hari ini. Tetamu yang satu lagi ialah Anna Ildi, dilahirkan di Romania dan sekarang bekerja di United Kingdom, di London, dan berkecimpung dalam dunia corporate selama 10 tahun. Seorang graduate dari SCIM College Pengurusan Antarabangsa Sedona, Arizona. Sekarang beliau bertugas dalam pengurusan projek dan keselamatan cyber untuk Vodafone yang merupakan salah satu syarikat telefon terbesar di dunia, sangat besar di Eropah. Sungguh bagus kerana kami ada 2 orang yang begitu pintar dalam sistem DCI. Terima kasih kerana sudi datang hari ini. Hari ini ialah 18 Mei. Ana akan tunjukkan soalan hari ini. Hai, nama saya BP dari Mexico. Saya terjumpa Peachtree Morning Show dari YouTube. Saya nak tanya, apa tu DCI? Bagaimana sistem ini berfungsi dan apa yang berbeza antara Law of Attraction dengan falsafah lain? Terima kasih. Terima kasih. Brian, nak mula dulu dengan soalan ni. Baik, saya rasa ni soalan yang hebat. Ketika saya mula dengan sistem ni, saya juga ada soalan yang sama. Dan sebelum ni, saya pernah belajar teori atau falsafah lain. Salah satunya ialah undang-undang tarikan, iaitu Law of Attraction. Saya fikir apakah perbezaan antara mereka tu. Saya rasa setelah menerapkannya dalam hidup saya selama beberapa tahun, saya rasa perbezaan utama ialah DCI ialah sistem yang mesti dijalankan tindakan. Kami kena lakukan sesuatu agar ia berfungsi. Pada hakikatnya, jika mendalaminya, saya kata DCI menerangkan mengapa Law of Attraction itu berfungsi. Cara yang bagus ialah fikirkan sistem ni ialah ia kelihatan serupa tapi sebenarnya tidak sama. Pada pendapat saya, itulah pendapat saya. Apakah pendapat anda, Anna? Pertama sekali, saya nak kata saya bukan seorang pakar dalam Law of Attraction atau sistem-sistem lain mengenai perkembangan peribadi. Interaksi pertama dengan sistem-sistem seperti ini secara langsung ialah dengan sistem benih dari Diamond Cutter Institute. Dan selepas tu saya tak perlu lagi apa-apa lagi itu. Kerana ia boleh bantu saya dalam semua hal. Oleh itu saya sungguh sukakannya. Ni sungguh mudah sehingga dapat bantu dalam semua bidang saya. Tak kira apa yang anda bincangkan, asasnya datang dari sistem DCI. Bagi saya, tiada apa-apa sebab untuk belajar sistem lain kerana saya dapat kaedah yang serupa emas ni, kan? Saya nak kata beberapa perkara dulu ya. Pertama sekali, apabila seseorang dengar nama Diamond Cutter, mereka fikir perniagaan kami ialah memotong belian. Dan saya jawab, tak betul ya. Nama syarikat kami berasal dari sebuah buku kuno berhampiran 2,500 tahun.
buku bercetak tertua di dunia. Buku ni menerangkan idea seperti jika anda ambil sebatang pen lalu tunjukkannya kepada seekor anjing, dia akan kunyah pen ni kan. Jika anda tunjuk kepada seseorang manusia, ia akan nampak sebatang pen. Kemudian kami tanya mana satu. Kami akan jawab ia tak semestinya satu-satu benda kerana ia bergantung kepada siapa yang melihatnya. Maka pen ni bukan pen dengan dirinya. Jika seseekor anjing lihat sesuatu benda lain bila lihat batang pen biru ni, maka kita boleh kata ni sesuatu batang biru. Anjing lihat ia sebagai sesuatu yang boleh dikunyah. Manusia lihat ia sebagai sesuatu untuk ditulis. Seterusnya mereka tanya soalan besar. Mengapa anjing lihat ni sesuatu untuk dikunyah? Mengapa manusia lihat sebagai sesuatu untuk tulis? Buku kuno ni kata kami ada benih-benih dalam minda kita. Apabila kita lihat benda biru ini, benih mula bercambak. Kita tak tahu kenapa, kerana ia macam invisible. Benih ni bercambak buka dan seolah-olah suatu gambar pen keluar dan kena pada benda ni, lalu kita lihat sebatang pen. Anjing tu ada benih yang berlainan. Ketika benih mereka bercambak, mereka lihat benda ni sebagai sesuatu yang dikunyah. Maka kami kata sistem ni, benih ni bermakna setiap benda di dunia ni adalah neutral. Ia bergantung kepada benih-benih di dalam minda kita agar lihat ia sebagai sebatang pen atau benda untuk kunyah. Jadi dalam sistem benih, kami belajar bagaimana tanam benih dalam minda dengan sengaja. Dengan tu kami dapat apa-apa yang kami nak. Seperti saya gunakan sistem benih ni untuk mulakan salah satu syarikat berlian yang besar di dunia dan kemudian dibeli oleh Warren Buffett pada tahun 2009. Saya telah cuba sistem ni dalam hidup saya seperti mana yang saya sebut tadi. Dia sesuatu yang logik. Saya nak kata ia berbeza dengan falsafah lain. Sistem ni memberitahu anda langkah demi langkah dan mengapa kita perlu buat begitu. Itu untuk saya, perkara utama ialah kadang-kala atau setiap hari ada falsafah baru. Mereka beritahu anda banyak benda tapi tak jelaskan mengapa buat begini. Tapi latar belakang DCI ada asas yang kukuh di mana kaedahnya dapat kami laksanakan dalam hidup harian. Saya terap dalam hidup saya mula 2 tahun yang lepas. Pada ketika tu saya berhutang kad kredit. Tapi esok saya akan terima sebuah kereta dan hadiahkannya kepada ibu bapa saya. Terima kasih sistem ni. Ibu bapa saya masih belum tahu kereta tu untuk mereka. Ini kerana sistem ni. Jadi apakah pendapat anda, Ana? Saya jatuh cinta secara saya kenal sistem DCI selama 2-3 tahun. Dan saya jatuh cinta secara langsung ketika baca buku pengurusan The Diamond Cutter. Pada ketika tu saya pengurus di syarikat yang sama seperti sekarang. Saya ada 12 orang ahli dalam kumpulan saya. Sungguh mudah untuk saya menerapkan sistem benih dalam kumpulan saya sebagai seorang pengurus. Ia hanya tukar fikiran kita tentang rakan sekerja kerana mereka bukan seseorang yang mesti diberi laporan secara langsung. Agak halus tapi amatlah penting. Matlamat saya yang pertama agak besar. Saya nak capai 3 kali ganda pendapatan saya melalui promosi di United Kingdom, iaitu naik pangkat di United Kingdom. Seperti mana dikatakan oleh Brian, ni sistem yang berlogik. Contohnya, saya nak dapat lebih banyak wang, jadi saya mula dengan tanam benih wang secara pemberian sebagai
sebahagian kecil dari gaji saya setiap bulan bila terima upah saya. Perkara-perkara pertama, bila terima gaji saya beri sedikit sumbangan kepada NGO bergantung kepada apa yang saya nak bulan tu. Untuk dapat peningkatan jawatan, saya mula dengan membantu rakan sekerja dalam kumpulan saya untuk dapat pekerjaan yang lebih baik. Walaupun ini bermaksud mereka akan tinggal kumpulan saya. Wow. Ya. Jadi selepas 1 tahun, 8 daripada rakan sekerja dalam kumpulan saya dinaik pangkat ke kumpulan lain atau dalam kumpulan yang sama. Dan saya juga dinaikkanlah pangkat seperti mana yang saya nak. Sungguh bagus, kan? Apabila anda bermaksud yang jelas seperti nak wang dan naik pangkat, jadi mula tanam benih untuk dapat wang dan kenaikan pangkat. Dengan tu benih akan berkembang besar untuk mencapai impian anda, kan? Ya, anda sebut sesuatu yang menarik yang saya belum sebut tadi, tapi penting untuk beritahu semua, iaitu cara tanam benih adalah bantu orang lain. Ini penting dalam sistem benih. Ya, saya suka tu. Ya, apabila anda guna sistem ni, anda berjaya bantu orang lain berjaya. Inilah sungguh hebat. Ya, saya nak kata saya gembira dengan ni. Dan tahukah anda, saya hidup lama. Anda ada pilihan nak bersaing dengan orang lain atau berjuang dengan orang lain untuk mendapat kenaikan pangkat atau lebih banyak wang. Tapi dalam sistem ni, anda tanam benih untuk kenaikan pangkat dan dapat lebih banyak wang melalui bantuan yang diberi kepada orang lain. Dan saya nak kata, saya dah guna sistem ni 35-40 tahun. Saya rasa begitu gembira kerana bantu mereka setiap masa. Jikalau anda guna cara pintar, guna 4 langkah, anda capai impian anda. Saya rasa ia bukan setakat sistem berjaya, tapi ia bantu orang di sekitar anda berjaya juga. Anda jadi lebih gembira. Saya rasa dalam hidup kita mesti ada kejayaan, pencapaian dan kegembiraan. Jika tidak, ia bukan benar-benar capai kejayaan. Apakah pendapat anda? Ya, saya setuju sepenuh. Saya ada soalan, Geshe Michael. Anda dapat pengetahuan dalam buku-buku lama seperti yang diketahui pada permulaan video ni. Anda kata, Diamond kata tu ialah sebuah buku yang tertua dan dah lebih daripada 2000 tahun. Saya tahu anda juga belajar dari sebuah biara Buddha di Tibet. Jadi, bagaimana sistem DCI? Adakah anda perlu menjadi penganut agama Buddha untuk guna sistem ni? Ya, ramai orang tanya saya soalan begini. Sewaktu saya di Mexico dan kunjungi Mexico City, bandar di mana anda tinggal tu, padahalnya saya dijemput oleh Kongres Mexico, Kerajaan Mexico. Mereka menganugerahkan saya kehormatan PhD di Kongres Mexico. Saya rasa agak pelik kerana mereka di Kongres ni penganut Katolik. Mereka bukan penganut Buddha. Tak berminat dengan agama Buddha, tapi mereka suka sistem DCI. Mereka rasa ni ia bantu orang berjaya. Dan sesetengah program kami bantu mereka di seluruh Mexico. Jadi, Brian, saya rasa anda tak perlu menjadi penganut agama Buddha. Tak kira di mana anda, saya pernah mengajar di Kazakhstan, Indonesia, ramai Muslim juga. Kami mengajar orang Yahudi di Israel, penganut Kristian di Eropah juga. Jadi, saya rasa tak begitu penting kerana ia bukan tentang agama. Tapi kita cuma nak bantu orang lain. Ia mengenai sistem kejayaan dan tak kira apa latar belakang atau agama anda. Sekiranya anda tak berminat dengan, kami tak minat dengan apa-apa jua agama, ya. Itulah DCI.
Saya rasa kan baik kami dapat berkongsi 4 langkah secara ringkas dengan penonton-penonton ya. Kami hanya kata sistem benih tapi belum cakap tentang 4 langkah. Dan Brian, marilah kami lakukan dengan cara interaktif ya. Saya sebut 1 langkah, kemudian anda ikut agar lebih menarik ya. Jadi langkah pertama dalam sistem benih 4 langkah ialah kena pasti tepat apa yang anda mahu dalam satu ayat yang jelas dan ringkas. Contohnya, anda nak dapat tambahan upah 50% atau 10%, atau mungkin anda mahu pendapatan berterusan atau perkembangan bisnes. Maaf, itu bunyi loceng di mana kami kena buat serumusannya. Anda juga boleh kata nak badan yang sihat, atau hubungan yang lebih mesra, atau fikiran yang lebih tenteram. Anda semestinya tahu apa yang anda mahu dengan jelas ya. Pilihlah satu yang anda nak. Brian, bolehkah anda beritahu kami langkah kedua? Baik, setelah siap langkah pertama, anda harus fikir seseorang yang juga mahu sesuatu yang sama dengan anda dan berancang bagaimana dapat bantunya. Dan fikirlah rancangan yang jelas. Tulis langkah-langkah yang akan diambil untuk bantu mereka. Kemudian langkah ketiga Ana, iaitu benar-benar membantu mereka. Katakan sejam seminggu, tak payah 10 jam lah sehari itu. Yang penting ialah usaha kecil bantu mereka secara berterusan. Cuma letak objektif mereka lebih penting daripada objektif diri sendiri. Dalam masa itu, sama ada anda pergi minum kopi atau makan tengah hari, atau bercakap melalui telefon atau melalui Zoom seperti yang berlaku kepada kami sekarang. Tak kira persekitaran kita, yang penting ialah bantu mereka yang nak sesuatu serupa atau sama dengan anda. Inilah langkah ketiga, iaitu benar-benar membantu mereka sejam seminggu. Langkah keempat paling penting, Brian. Inilah langkah minat saya. Dalam DCI kami sebut meditasi kopi. Saya suka sebut masa celebration. Setelah bantu mereka atau siap membuat pelan, anda berbaring di atas katil, relax, letak secawan kopi di sisi anda, lalu meraihkan benda-benda hebat yang anda lakukan untuk membantu mereka berjaya. Fikir dalam minda anda betapa gembira apabila mereka mencapai matlamat, dan cuba bayangkan diri anda capai gol kerana anda guna sistem ni di mana anda tak ambil apa yang anda nak tapi bantu orang lain dapatkannya dulu, lalu terciptanya dunia yang bahagia, bisnes yang sempurna juga. Wow, anda sungguh hebat. Persembahan yang luar biasa. Saya akan simpan ni selama-lamanya. Saya berasa sungguh bangga dengan anda berdua. Anda betul-betul belajar sistem ni. Terima kasih ya. Ini persembahan yang hebat. Esok hari Selasa kami ada Raul dari Mexico City dan Ella dari Shenzhen, China. Kombinasi yang hebat untuk esok. Anda ada soalan untuk esok? Ya. Kami ada soalan dari Romania, negara asal saya. Nama saya Deli dari Romania. Soalan saya mengenai sistem pendidikan yang agak lama di negara saya. Kanak-kanak menghadapi masalah cari maksud dalam kandungan pelajaran atau teladan-teladan dari guru agar mereka dapat belajar dengan senang dan berseronok. Jadi, apakah benih yang boleh ditanam oleh ibu bapa dan kanak-kanak untuk tukar sistem pendidikan supaya ia lebih berseronok
dan bermakna kepada anak-anak. Terima kasih. Oh, saya suka soalan ni. Pendidikan yang menyeronokkan dan bermakna untuk anak-anak anda, ya. Bagaimana tanam benih. Itulah soalan susah untuk Raul dan Ella. Mereka berdua juga seseorang ibu bapa. Soalan yang susah untuk esok. Brian, ada pengumuman lain ke? Ya, kami ingin jemput anda untuk hantarkan soalan kepada seekquestions@diamondcutterinstitute.com. Ni penting. Video dalam gaya selfie menegak. Kami nak tengok wajah anda yang cantik tu. Maksimum 30 saat, ya. Sila hantarkannya ke seekquestions@diamondcutterinstitute.com. Kemudian kami harap terima muzik kegemaran anda, di mana kami akan dengar pada hujung minggu pada waktu kita tiada Peachtree Morning Show ni. Pada akhir setiap minggu pada hari Jumaat, kami akan umumkan nama pemenang, di mana kami kongsikan di saluran media agar dapat nikmati mereka pada hujung minggu. Ya, semestinya senarai Spotify playlist, ya. Kishimika, anda nak teruskan? Ya, kami ada kelas istimewa bermula pada 18 Mei hingga 2 Jun. Kami ada sekumpulan orang yang menterjemahkan buku-buku kuno dan buku-buku hebat. Kami berusaha terjemahkan 10 buku kuno yang berlainan. Anda dialur-alurkan untuk menghadiri kelas online, di mana sejumlah 65 kelas dalam 2 minggu. Wow, memang hebat, ya. Jika anda nak berenang dalam idea-idea hebat sejarah kuno Asia, anda dijemput. Hubungi kami di mixnutsclass@gmail.com. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menjadi tetamu saya. Saya rasa mungkin ni kombinasi pelik di antara Romania dan Mexico, tapi nampaknya ia berfungsi dengan baik. Berharap anda akan kembali pada hari Rabu, ya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.